Maksudnya kalau satu orang ni Tuhan tak uji terus hidup dia, Allah Ta'ala tinggal terus dia, tak uji. Langsung tak uji. Kekayaan, duit, masalah duit ringgit tak ada masalah, kesihatan tak ada masalah, kemasyhuran tak ada masalah. Allah bagi sampai umur 70, sampai umur 80. Adakah bermaksud ketika itu orang itu sedang ditinggalkan oleh Allah secara penuhnya? Jawapan dia tuan-tuan, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita duk ingat kehidupan zaman hari ni mencabar sebab kita maju. Kan? Kita yang paling maju. Tu baru satu tamadun. Firaun. Saya suka sebut Firaun satu je. Bukan saya suka kat dia. Tamadun dia. Satu je. Saya tak boleh cerita semua. Dia boleh cerita 1.5 jam tu. Tamadun Firaun. Selalu saya sebut dalam ceramah supaya umat Nabi Muhammad berfikir. Di sana ada kerajaan, kekayaan dia 1000 kali lebih kaya daripada kerajaan hari ini. Dahulu ada kerajaan, tentera dia 1000 kali lebih kuat daripada tentera hari ini. Dahulu ada satu kerajaan, pembangunan dia 1000 kali lebih moden daripada pembangunan hari ini. Tu saya belum sebut lagi Iram Dzatil Imad. Tajuk ceramah. Kerajaan Iram. Kerajaan Iram ni tuan-tuan, dia buat auditorium, dia tebuk gunung. Ni jadi auditorium. Jadi kolosium, dia tebuk gunung. Tuan-tuan nak cari mana teknologi hari ni? Sistem perai paipan dan elektrik dia dalam gunung. Siapa yang terlibat dalam construction, saya selekang ni dah bina sekolah 7-8 bangunan. Selalulah bermesyuarat dengan CNS, MNE, Quantity Surveyor, Land Surveyor, Arkitek, kan? Nak naik bangunan 2 tingkat pun dia dah ada kiraan itu. Jadi saya lebih takjub bila membaca kerajaan-kerajaan dahulu punya, kan, tuan-tuan, yang Allah sebut dalam Quran. Antaranya Iram, antaranya yang Allah sebut dalam Quran ialah kerajaan Firaun. Firaun membina sebuah tower, tinggi tower tu 12 km. Okey, fikir, arkitek dan engineer, sila fikir. Nak piling apa tuan-tuan tu? Piling, teknologi piling. Tuan-tuan ingat dia buat macam tu, naik macam tu. Dan tower itu dinaiki oleh Firaun dan menteri kanan dia. Nama apa? Tak kenal dah. Nama Haman, menteri kanan Firaun. Yang cukup brilliant, yang 12 km tuan-tuan. Hari ni paling tinggi 2020 yang kita duk perasan kata paling maju 1 km. Burj Khalifa di Dubai. Tak sampai 900 lebih. 1 km. Google, tengok. 12 km tuan-tuan. Dia punya pendawaian dia, teknologi mana ni? Satu tu saya baru sebut satu bangunan tuan. Subhanallah, ni tajuk lain tu bukan tajuk manisnya ujian tu. Tuan-tuan sekalian, ujian paling besar para nabi dan rasul. Saya nak bagi tahu ni bahawa nabi dan rasul ni maksudnya dia juga ayah, dia juga suami, dia juga peniaga, dia juga pengetua, dia juga manager, dia juga hakim. Nabi Sulaiman hakim, Nabi Daud hakim, Nabi Ayub peniaga. Nabi Ayub, kisah Nabi Ayub yang ni memang saya nak sebut 5 minit InsyaAllah, supaya tuan-tuan cari. Ni saya sebut ni muqaddimah supaya tuan-tuan baca. Nabi Ayub ni orang kaya. Dia rasul yang jutawan. Rasul yang jutawan. Sampai satu hari, rasul, Allah uji dia. Sama macam Nabi Sulaiman. Tuan-tuan ingat Nabi Sulaiman dia boleh mengarahkan angin, dia tak pernah diuji. Nabi Sulaiman pernah diuji.
Nabi Ayub kemudian, sikit yang saya sebut, Allah uji. Jutawan, ternakan dia banyak, harta dia banyak, rumah dia besar, anak-anak dia pun 14 orang. 14 tuan, tak ada 14 dalam dewan ni, tak ada 14. Paling banyak 7. 9 tak ada dah. Haji berapa orang haji? 5 haji. 3 hang nampak. Tanah kita hari ni. 14 tak ada. Nabi Ayub ada 14 anak. Anak ramai, harta banyak, bangunan banyak, ternakan banyak, tanah banyak, jutawan besar. Allah uji. Ternakan mati. Tanaman dia dimakan ulat. Tak jadi. Tanam tak jadi. Kerja lari. Kilang-kilang ditutup. Jual tanah. Kemudian tak jadi juga. Satu persatu harta Nabi Ayub diambil oleh Allah SWT sehingga tinggal rumah saja. Nabi Ayub ketika diuji, tuan-tuan, bukan 3 bulan tau. Nabi-Nabi diuji, kita tahu. Boleh 3 bulan, lepas tu Nabi. Rasul, tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan supaya kita kata, oh Rasul tak apalah ustaz, kena paku tak berdarah. Itu sifir siapa tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud patah gerham kanan dan kiri. Rasulullah dalam perang Uhud tersangkut besi dan dibawa oleh Nabi. Besi itu tersangkut je ni. 40 tahun hidup, Allah tak nak uji macam tu kita. Saya dan kita semua. Tak nak uji, Allah tak nak uji sampai besi bawa Nabi. Ketika perang Uhud, darah daripada atas kepala Nabi sampai ke telapak kaki Nabi. Uhud. Ujian. Maksud saya nak beritahu, para Rasul kalau tak makan sakit, sama. Kalau berjalan jauh, letih, sama macam kita. Dia bukan para Rasul ni berjalan jauh, dia panggil awan turun, macam Goku tu kan. Panggil awan turun, dia lompat naik. Sedap lah Rasul. Allah uji Nabi Ayub macam manusia. Nabi Ayub ada isteri Nabi Ayub, ada anak-anak, ada harta, ada perniagaan, ada pekerjaan. Tuan-tuan ingat pekerjaan ni maksudnya di rumah, okey, meniaga itu, meniaga ni, macam tu. Sama lah macam hari ni nak kena buat laporan, semak invoice, semak file, tengok barang apa, sama tuan. Bekerja kena bijak, kreatif, berani. Allah uji. Isteri Nabi Ayub mula seorang demi seorang meninggalkan beliau. Akhirnya tinggal seorang saja. Ini yang betul-betul mencintai Nabi Ayub. Kemudian anak Nabi Ayub seorang demi seorang. Daripada 14 sampai tinggal kosong. Tuan-tuan, dalam Malaysia ni ada sebut seorang je, Allah Ta'ala uji, ambil 14 orang anak dia. Jawapannya, tak ada. Tuan-tuan nampak tak ujian para Rasul? Tinggi. Allah matikan ke semua anak-anak Nabi Ayub. Bagi sakit, mati. Tuan-tuan, melihat anak-anak yang sudah besar dan juga berbeza umur, yang 30 lebih, 20-an, 18, 17 sampai yang ke umur 7 tahun, 4 tahun, mati depan mata. Macam mana tuan-tuan nak bangkit dalam hidup? Ramai orang, anak dia meninggal 2 orang je, tak boleh bangun dah. Kerja tak boleh pergi dah, berhenti awal, apa semua, duduk di rumah. Murung. Ni yang jumpa tau bang, saya buat contoh. Murung, duduk di rumah dah jadi. Dah siapa ni? 2 orang tak tarik anak dia. 2 orang. Allah tarik anak dia, 2 orang. Kerja tak tarik tak? Tak. Dia yang berhenti. Kerja masih ada, rumah masih ada, suami masih ada, harta masih ada. Baru satu dia. Allah tarik Nabi Ayub 14. Isteri-isteri dia lari, pekerja dia semua lari, adik-beradik pun tak main dekat, sebagainya. Tinggallah seorang isteri ni. Sudahlah habis seluruh harta dan keluarga, Allah uji sakit. Sehingga Nabi Ayub tak bangun, tak mampu untuk menguruskan diri. Tapi bukan penyakit kulit yang sampai orang membuatkan orang lain lari, tidak. Yang bernanah itu hadis yang sangat daif.
Yang sahih, Nabi Ayub diuji oleh Allah, dia tak ada kekuatan untuk menguruskan diri sendiri. Lemah selemah-lemahnya, sakit. Isteri dia kata, abang, ni saya terjemah, dia kata, panggil abang juga ustaz. Yang tu saya terjemah lah kan. Antara perbualannya Nabi Ayub, isteri Nabi Ayub ni sehingga menjual rambutnya untuk dibeli bahan makan untuk dimasak. Rambut dia panjang, isteri Nabi Ayub. Kita tak tahu syariat zaman tu dia jual dekat perempuan juga ke, wallahualam, tapi riwayat itu agak baik kedudukannya. Dia menjual rambut dia, dia potong rambut dia yang panjang yang cantik tu, dijual dan dapat sikit untuk makan. Isteri dia kata, wahai suami, terjemah suami pula wahai suami, mintalah dengan Allah untuk Allah Ta'ala angkat. Tuan-tuan, kita minta hari-hari, ya Allah, masalah banyak ni, ya Allah, pasal apalah aku juga yang Allah uji. Tu ayat tu bahaya tu. Tak ada orang lain ke ya Allah nak uji? Yang tu lagi bahaya. Yang punya banyak lentaman ni, ya Allah, anak aku juga jatuh parit tu, nak kena pergi hospital, paha patah pula. 100 orang remaja dalam taman ni, ya Allah, mulut kita. Isteri Nabi Ayub tidak pernah mendengar Nabi Ayub memohon dengan Allah. Dia pun kata, wahai suami, mintalah Allah Ta'ala angkat ujian ni. Nabi Ayub kata, berapa tahun dah Allah Ta'ala uji? 18 tahun. Miskin, tak ada keluarga, tak ada harta, tak ada apa, sampai tak ada makanan, sakit, seluruh badan tak boleh urus, mati ke semua anak. Isteri dia kata 18 tahun. Nabi Ayub kata, berapa tahun Allah bagi nikmat kat kita? Isteri dia kata, 80 sana, 80 tahun. Nabi Ayub tanya isteri dia, tak malu ke? Tuan-tuan tengok sifir para rasul. Tak malu ke 80 tahun Allah bagi nikmat, Allah baru uji 18 tahun dah nak meminta dengan Allah. Kita kata, ya Allah, kita baru seminggu Tuhan bagi sakit, itu pun baru gout. Ustaz pandai lah cakap baru gout, tak kena lagi, tak boleh jalan ustaz, letak sikit pun sakit. Memang seminggu Allah uji gout, berapa kali mengadu. Macam-macam sebut dengan Allah Ta'ala. Sakitlah Allah, sakitlah ya Allah, ni sampai tak boleh pergi kerja ya Allah, dah lah cuti tak banyak. Letak pun sakit ya Allah, letak pun sakit ni. 80 tahun Allah bagi nikmat. Nabi Ayub kata, Allah uji 18 tahun, aku malu. Maksudnya 18 tahun tak pernah sebut dengan Allah, tak pernah sebut. Ni bukan saya sembang kemas ni. Saya pun cerita benda ni, saya mengambil kekuatan iktibar tingkat iman saya sendiri pun. Kita semua diuji oleh Allah. Kita semua diuji. Cuma bezanya ialah apabila diuji apa tindakan setiap orang daripada kita. Apakah menyalahkan Allah? Apakah menyalahkan takdir? Apakah kita terus kembali kepada Allah? Apakah kita yakin bahawa ujian itu daripada Allah? Itu je. Itu je tuan. Manisnya ujian ni. Kan? Jadi Nabi Ayub AS, orang perempuan hari ni, zaman moden hari ni, tak kira lah di Jepun ke, di Amerika Syarikat ke, di Malaysia ke, di New Zealand ke, diuji apa? Masalah rumah tangga. Kan? Macam-macam. Saya kemarin orang hantar email, marah saya, satu muka surat penuh. Marah saya apa semua kan. Ustaz suruh suami saya cerai saya. Kan? Panjang. Saya pun tak tahu, setiap hari saya kena delete ni hampir sejam, delete sahaja. Orang tanya soalan, tuan-tuan yang mana yang kenal saya kan, apa semua yang pernah hantar soalan ke apa ke. Banyak, terlampau banyak, saya pun tak ingat dah. Kemarin ada seorang tu marah, suami dia dah ceraikan dia dan suami dia kata saya suruh. Pula dah. Saya suruh pula, saya kata saya tak ingat dah yang mana satu suami puan ke apa ke. Macam-macam.
Ujian rumah tangga banyak. Dekat orang perempuan kan, dekat ibu-ibu, kakak-kakak ibu-ibu. Kalau cari dalam YouTube ceramah saya tentang isteri solehah, saya suka sebut seorang ketua wanita syurga ada 4 orang. Ketua wanita syurga ada 4 orang. Maryam, Khadijah, Fatimah, Asyah. Bukan Aisyah tau. Bukan Aisyah. Aisyah Humairah tu isteri Nabi. Ni Asyah. Saya kalau dapat jemputan Helwa panggil ke bahagian muslimat ni apa semua ni, saya suka sebut wanita ini. Sehingga dilantik menjadi salah satu seorang daripada 4 ketua wanita syurga buat selama-lamanya. Nama beliau ialah Asyah, isteri Fir'aun. Tuan-tuan tahu, manusia paling jahat atas muka bumi Allah ni, saya jawab kat tuan-tuan, manusia yang paling jahat atas muka bumi Allah namanya Fir'aun. Tuan-tuan bayang jadi isteri dia macam mana? Isteri orang kaya, ustaz, takkan Fir'aun nak buat tak elok. Kalau tuan-tuan nak bagi alasan macam tu, dia isteri orang kaya, antara manusia terkaya dalam alam ni Fir'aun. Antara manusia terkaya dalam alam ni selain Qarun ialah Fir'aun. Tuan-tuan kata, dia isteri Fir'aun, takkan Fir'aun nak buat tak elok. Saya sebut kat tuan-tuan, Asyah mati dihempak batu besar oleh Fir'aun. Sebelum dia melihat syurga ketika dia masih hidup di atas muka bumi ni. Subhanallah. Kita duk bagi alasan suami penyegan, suami kedekut, suami jahat. Jahat macam Fir'aun tu, boy. Jahat sangat kau suami. Kakak-kakak kan, ibu-ibu kakak, Allah uji keluarga, suami macam mana pun, ingat Sayyidatuna Asyah. Ingat Sayyidatuna Asyah, kita berasa kecil je ujian Allah Ta'ala bagi. Macam-macam saya jumpa ibu-ibu kakak-kakak sekalian, macam-macam saya jumpa. Memang pun banyak hak suami kaki pukul, jenis pukul. Nafkah bagi. Salah sikit. Itu tajuk lain tu. Itu tajuk keluarga sunnah. Subhanallah. Saya sangat takjub dengan Sayyidatuna Asyah. Islam pula tu. Selepas Nabi Musa besar, dulu Nabi Musa duduk di dalam istana, dibesarkan oleh Sayyidatuna Asyah dan Fir'aun. Fir'aun ni siapa buat salah sikit je, bakar, bunuh, rebus. Contohnya, yang sikat rambut anak Fir'aun bukan nama Masyitah. Masyitah maksudnya penyikat rambut, seorang penyikat rambut. Yang perempuan dalam bahasa Arab Masyitah. Dia sikat dia jatuh, disebut Allah. Ataupun dia sebut Bismillah. Dia sebut Bismillah. Itu je kesalahan Masyitah, tukang sikat tadi. Dia dan 5 orang anak dia direbus hidup-hidup mati. Sikat jatuh, disebut Bismillah dengan nama Allah. Jahatnya Fir'aun. Isteri dia, Asyah tu, diarahkan tentera, batu besar tu diikat di bawah, melentang macam tu, dilepaskan batu tu, hancur muka. Tetapi Asyah masih lagi boleh beriman dan masih lagi boleh beribadah. Ni yang tinggal semayang Zuhur sebab duduk di pejabat, tak ada baju, tak bawa telekung semayang. Asyah di dalam istana Fir'aun masih lagi tunai solat. Ustaz tahu mana solat? Solat ni adalah syariat kepada semua Rasul. Semua Rasul ada solat, termasuk Nabi Musa, tetap ada solat. Kita nak beritahu ni, Asyah boleh semayang, dia boleh berpuasa. Puasa pun syariat semua Rasul. Dan Allah jaga dia tidak pernah disetubuhi oleh suami dia, Fir'aun. Itu Tuhan jaga. Nak jaga kehormatan dia. Akhirnya jadi penghulu wanita syurga. Nama anak Asyah. Jangan pilih sangatlah Jacqueline tu. Nyampah dengan Victoria lah, Jacqueline lah, apalah. Subhanallah. Tuan-tuan tengok kisah Ulul Azmi, baca kepada diri dan
anak-anak. Waktu tu baru kita nampak Allahu Akbar, kecilnya ujian kita. Ni hujah harian kita ni. Oh, kecil je. Paling beriman, paling besar ujian. Paling besar ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar Nabi yang paling Allah sayang, mesti Nabi tak pernah kena panas. Allahu Akbar, mesti Nabi tak pernah kena panas. Baca sirah. Waktu umur 63, bulan Safar. Ni saya cerita Nabi Muhammad sikit je, saya ambil Nabi Muhammad sikit saja. Umur Nabi 63, bulan Safar. Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Bulan Safar, Nabi dah tak boleh nak berdiri dan berjalan. Tuan-tuan tahu kenapa? Sahabat mai ziarah Nabi, saya lupa dah, dulu saya ingat ceramah tajuk ni, nama sahabat tu. Kan? Masuk dalam rumah Nabi, Nabi terlantar. Sakit dah tuan-tuan, sakit ni sakit ni. Dan Nabi mengikat kepalanya dengan satu lilitan kain yang berwarna kuning. Jangan cari warna kuning pula. Yang tu kebetulan warna kuning tuan-tuan, bukan ada dia fadilat dia warna ni apa. Tak ada kena mengena dengan fadilat apa. Nabi terlampau sakit kepala dan Nabi ikat dengan kain. Lalu sahabat ni pun sentuh tubuh Nabi. Dia angkat tangan macam tu. Dia kata, panasnya ya Rasulullah. Baru Nabi jawab. Tuan-tuan tahu apa Nabi jawab? Sesungguhnya para Rasul, apabila diuji oleh Allah dengan kesakitan, Allah akan bagi 2 kali rasa sakit. Dua kali. Migraine kan? Kita migraine, kita sakit gigi, gout, kita sakit kanser, sakit perut dalam. Sahabat kata, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Tu teks Arab dia, hadis sahih. Kenapa begitu panas badan kamu? Tuan-tuan, sahabat pegang badan Nabi. Nabi kata, kami para Rasul bila Allah uji 2 kali. Double. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai pitam jaga. Nabi minta air untuk sejukkan badan dia, minta. Ahli keluarga terdekat Nabi, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Ali, Fadl ibn Abbas, ni ahli keluarga terdekat, ambil air. Nabi akan ambil, sapu seluruh muka, duduk sekejap, pitam lagi, sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Paling besar ujian, paling mewah kehidupannya di akhirat kelak, di dalam syurga kelak. Tuan-tuan masuk perumahan orang kaya. Perumahan orang kaya-kaya kan, di semua tempat ada. Dia rumah dia tak sampai, dia bukan sampai 500-600 buah rumah, terlalunya 80 buah. Bila kita masuk kawasan-kawasan perumahan ni yang kebanyakannya semua jutawan lah dalam tu. Bila kita masuk, setiap rumah seronok tak tengok. Setiap rumah tu seronok kita tengok. Sebab setiap rumah tu berbeza. Yang ni konsep kayu, yang ni konsep atas batu, bawah kayu, yang ni konsep semua unik. Tengok satu rumah tak banyak. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, begitulah syurga. Setiap rumah dalam syurga itu mewah dan indah. Gaji sama kau ustaz, ni nak keluar dalam syurga ni kan ada tempat membeli belah dan sebagainya. Ada? Boleh tengok tajuk syurga ada dalam YouTube. Saya bukan promote diri saya tuan-tuan. Tengoklah tajuk ceramah siapa pun tentang syurga. Macam mana kehidupan tuan-tuan perempuan pagi ni, tuan-tuan pegang ni. Rasa lah. Macam tu syurga. Tuan-tuan angkat cawan. Ada air ni. Bismillah. Begitulah akan berlakunya tegukan air di dalam syurga. Ada nafsu kan? Sekarang ada nafsu kan? Dalam syurga masih bernafsu. Maksudnya ustaz, yang nikmat-nikmat syurga ni
Semua ada dalam nikmat-nikmat dunia ni, semua ada dalam syurga? Ya, semua ada dalam syurga. Semangat tak nak hidup tuan-tuan kalau macam tu? Semangat tak nak buat benda baik? Semangat tak untuk bersabar bila diuji oleh Allah? Semangat. Baru kita dapat jawapan kenapa orang alim, orang soleh tak kejar dunia ni. Oh, patutlah. Sebab yang kita kejar sekarang ni akan musnah, dan yang mereka kejar itu yang ada dalam syurga. Kenderaan ada Ustaz? Kenderaan. Tuan-tuan dengarlah ceramah tentang syurga. Tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan akan tahu bahawa bagaimana kehidupan di syurga tu. Buah-buahan, kenderaan, burung, ikan. Orang yang suka dengan burung, dia tengok, Ustaz, burung ada dalam syurga Ustaz, burung. Orang yang gila tangkap gambar ni, dia tanya apa? Ustaz, kamera ada dalam syurga, kamera. Dia tanya tak? Dia tanya kamera ada. Kita ada. Ustaz, lagu ada Ustaz, lagu. Muzik. Ibn Abbas jawab, umat Nabi Muhammad yang paling alim tentang tafsir Quran namanya Ibn Abbas. Ibn Abbas jawab, dia kata dalam syurga esok, bila kita rehat-rehat di rumah masing-masing apa semua, teringat lagu Cindai ke. Contoh dah dengar lagu tu, lagu takkan dengar sifat apa nama Asmaul Husna tu. Lagu lah ramai dengar lagu pun teringat lagu. Pokok-pokok yang di depan rumah kita tu belaga dia bunyi lagu tu. Kita niat baru niat bunyi lagu. Rugi tak pengorbanan hak hidup ni? Tak rugi. Rugi tak nampak cawan di atas meja tak basuh, kita angkat basuh? Tak rugi. Orang yang celik akhirat, dia takkan nampak rugi untuk buat benda-benda baik ni. Jadi celik akhirat tuan-tuan, tak rugi tolong tutup suis lampu dan aircon, tak rugi. Tak rugi bongkok sekejap ambil slipper susun, tak rugi. Celik akhirat, sedar akhirat. Kita jangan cleaner ada nak suruh dia rehat. Itu bahasa orang dunia. Ubah bahasa dan pemikiran tuan-tuan. Jangan rasa rugi buat benda baik sekecil-kecil apa pun. Dia keluar last Ustaz. Duk kira macam tu. Sebab sekecil-kecil benda tu diberikan oleh Allah SWT. Hak tu juga antara poin yang saya nak cakap tu. Untuk kita tuan-tuan, bila dapat ujian, bila Tuhan uji ni, kita berasa kuat. Berasa kuat untuk hadap, sebab ujian ini tanda kasih Allah SWT. Ujian. Bila satu orang buat dosa, Allah Ta'ala uji juga. Dia buat dosa, Allah pun uji dia. Untuk apa tuan-tuan? Ustaz kata tanda kasih ni Tuhan uji. Tuhan uji untuk kamu kembali kepada Allah. Untuk kembali. Itu kasih. Sebab tu Tuhan uji. Kalau Tuhan tak uji, terus buat dosa. Ingat anda lah, ujian ini tanda kasih. Adakah bermaksud, ni soalan. Saya buka soal jawab. Pihak penganjur suruh buka soal jawab. Nak habis dah ni? Adakah bermaksud tadi saya sebut bila Allah uji, maksudnya Allah kasih, Allah sayang. Untuk Allah naik pangkat, bagi markah lebih, bagi pahala lebih. Untuk Allah bagi kedudukan yang tinggi di akhirat. Maksudnya kalau satu orang ni Tuhan tak uji terus hidup dia, Allah Ta'ala tinggal terus dia, tak uji. Langsung tak uji. Kekayaan, duit, masalah duit ringgit tak ada masalah, kesihatan tak ada masalah, kemasyhuran tak ada masalah. Allah bagi sampai umur 70, sampai umur 80. Adakah bermaksud ketika itu orang itu sedang ditinggalkan oleh Allah secara penuhnya? Jawapan dia tuan-tuan, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati orang yang tak uji Allah langsung. Tuan-tuan tahu siapa yang tidak langsung diuji oleh Allah Ta'ala? Saya jawab,
Yang paling tidak diuji oleh Allah dengan masalah wanita tak ada masalah, harta tak ada masalah, kemasyhuran tak ada masalah, kesihatan, sehingga dia tak pernah bersin dan kentut. Lelaki yang paling jahat di atas muka bumi Allah tadi siapa? Firaun. Manusia yang paling jahat dan paling kejam atas muka bumi Allah ini Firaun. Disebutkan dalam kisah oleh Imam Al-Ibnu Kathir sebut, kita ni macam-macam sakit. Saya aksiden 2018, lagilah teruk kan. Sepatutnya tak boleh ceramah dah hari ni. Sepatutnya kalau dari segi kesakitan dan kecederaan yang dihadapi tu kan. Kita semua pernah sakit. Sakit itu pernah lah sekali. Firaun batuk tak pernah, demam tak pernah, kentut tak pernah. Punyalah Allah Ta'ala bagi sihat. Kekayaan tak payah bahas lah. Teknologi zaman dia, bangunan dia, rumah dia. Kenapa? Kerana Firaun berada pada puncak kemurkaan Allah. Tak ada yang lebih. Tak ada dalam alam ni yang paling Allah Ta'ala murka dari kalangan manusia lah. Kalau dari kalangan semua yang tu, iblis lah. Itu pun iblis tertanya-tanya, Firaun, kamu sampai mengaku Tuhan, aku tak mengaku Tuhan. Tuan-tuan, iblis mengaku tak dia Tuhan? Tak pernah, sampai hari ni. Firaun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan sekalian alam sebenarnya. Lagi dahsyat dia punya claim dia tu, lagi jauh daripada. Ingat tuan-tuan, orang yang jarang Allah Ta'ala uji dan dia tahu dia buat benda jahat, dia tahu dia zalimi orang tu, dia tahu dia aniaya orang ni, dia tahu dia yang perandakan keluarga dia ni, dia tahu dia yang menggelapkan masa depan si fulan, tapi Allah dak bagi dekat dia pangkat, Allah bagi kemasyhuran, Allah dak bagi lagi sihat pun Allah dak bagi lagi. Hati-hati, Allah sedang meninggalkan kamu untuk kamu terus melakukan dosa dan kemungkaran dan maksiat dan kejahatan, untuk bertambah kemurkaan Allah kepada orang tu. Nampak tak? Kita nampak tak orang macam ni di keliling kita? Ada. Wal'iyadzubillah. Kita tengok kesian. Kita tengok tu kesian. Kita pun ada dosa. Kita tahu kita ada dosa. Tapi bila kita tengok beberapa orang kan, Allah Ta'ala uji dia. Untuk dia terus membuat kezaliman, naya kat orang tu, tindas orang ni kan. Kita tengok kesian orang tu. Wal'iyadzubillah. Ujian ni tuan-tuan sama ada tanda kasih Allah ataupun Allah Ta'ala nak angkat kedudukan. Kita tak faham sangat, Ustaz, nak angkat kedudukan ni apa dia? Bahasa mudah macam ni. Tuan-tuan masuk kawasan perumahan orang kaya tadi, yang kita masuk tadi, yang saya bawa tuan-tuan ronda tadi, nampak rumah macam ni kan? Saya nak tanya tuan-tuan, gaji dan pendapatan bulanan mereka sama ke berbeza? Berbeza. Ada 300,000 sebulan, ada 170,000 sebulan, ada 400,000 sebulan, ada yang 600,000 sebulan. Tuan-tuan jangan buat nganga betul ke ni? Ni KS Selangor kan? Ni yang saya sebut ni bukan contoh betul. Ada yang 800,000 sebulan. Tuan-tuan cek gaji CEO bank-bank. Berapa CMB, berapa muamalat, berapa bank Islam, berapa Maybank. Semua tu melebihi 500,000 sebulan. CEO ni gaji. Ada yang 1 juta sebulan, ada yang pendapatan perniagaan dia 2 juta sebulan. Ada yang 4 juta sebulan. Betul ni saya sebut ni. CEO Public Bank, CEO Hong Leong, sebut nama. Kan? Saya bukan mengejar mereka ni tuan, tapi saya suka mengkaji untuk saya ceramah. Dan saya suka berfikir dengan seperti mana kita masuk satu kawasan jutawan perumahan, gaji 100 orang dalam tu semua berbeza. Macam tu syurga. Macam tu. Ingat tuan, macam tu syurga. Dalam syurga ada orang miskin? Tak ada. Semua kaya? Semua kaya. Dia ni 1 juta sebulan. Dia ni Allah Ta'ala bagi 2 juta sebulan. Dia ni Allah Ta'ala bagi 3 juta sebulan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi, tiap-tiap ujian itu Allah Ta'ala bagi markah. Markah tu pahala tu lah. Lagi banyak markah, lagi tinggi Allah Ta'ala nak angkat. Apa maksud lagi tinggi? Lagi dekat kedudukan dia dengan Rasulullah, dan lagi
besar kemuliaan dia, rumah dia lebih mewah di syurga, kenderaan dia lebih mewah di syurga, kehidupan dia lebih mewah di dalam syurga. Semua mewah ada ahli syurga, semua mewah. Sama ke kemewahan tu? Tak sama. Tak sama. Sebab semalam ada orang baca 2 muka surat Quran. Dan semalam ada orang baca sejuzuk. Dan ada orang semalam Quran 1 muka surat pun tidak. Samakah yang tak baca langsung dengan yang menghabiskan sejuzuk? Jawapan dia tak sama. Tuan-tuan, saya nak kongsi ubat stres dengan tuan-tuan. Ubat stres. Ubat ni saya bagi ke orang ikut dos yang berbeza dan juga ubat yang berbeza.